Shalom Ayah Ai, 主内姐妹们平安。 apa kabarnya hari ini? 今天大家都好吗？ Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Persekutuan Komisi Wanita. 感谢神，今天在姐妹会，我们同样可以再次聆听主的信息。 Walaupun masih harus secara online ya I, 纵然我们还是在线上可以见面， kiranya kita bisa tetap semangat untuk dengar firman Tuhan, 恳求神给我们有精神、有劲的来跟随神的话语， dan bertumbuh di dalam Tuhan. 而且在神里面我们可以更长进。 Ya, sebelum kita dengarkan firman, mari kita nyanyi satu pujian ya I. 姐妹们，我们还没开始之前，我们来唱一首歌来歌颂神， Kita siapkan hati kita naikkan pujian Cing Cing Ting. 就是我们预备心，我们唱一首诗歌，轻轻听。 Nah, kita adalah seperti dombanya Allah. 我们就好像神的羊群， Kita memiliki gembala agung, 我们有一个高贵的牧者， yaitu Tuhan Yesus. 就是主耶稣基督。 倾听，我要侧耳听我主声音。倾倾听，他在倾倾听我的牧人认得我声音。你是他牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。倾听，我要倾听，我要侧耳听我主声音。倾听，他在倾听我的牧人认得我声音。你是他牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。你是他牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是他牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。Yai, mari kita bersatu di dalam doa. 姐妹们，我们一起进入祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman-Mu di Komisi Wanita. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menjadi domba-dombanya Allah yang boleh terus dipimpin, dituntun kepada jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang seperti tanah yang subur, agar benih firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan yang menerjemahkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Yai, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 9. 姐妹们，我们来打开我们的圣经，就是在约翰福音第4章第9节， Ya, Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. 就是约翰福音第4章第9节。 Saya baca dalam bahasa Indonesia lalu nanti dalam bahasa Mandarin. 我们一起来注意我们的圣经。 Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。 Ya. Ayai, akulah pintu adalah salah satu dari 7 pernyataan Yesus yang mengatakan atau menyatakan dirinya adalah akulah. 姐妹们，我就是门，这里的门就是主耶稣在契记自己称他我的第一记。 Jadi di dalam Injil Yohanes, Yesus ingin mengenalkan dirinya itu siapa melalui 7 istilah akulah. 主耶稣要介绍他自己，就是从这个我就是开始。 Dan akulah pintu itu adalah pernyataan Yesus yang ketiga. 我就是门，这是主耶稣介绍他自己的第3个比喻。 Nah, Yai, untuk kita ketahui apa saja itu yang termasuk 7 pernyataan Yesus tentang akulah. 我们可以来思考，今天主耶稣告诉我们契机这个我就是的是什么呢？ Yang pertama, Yesus menyatakan, akulah roti hidup. 第一个就是我就是生命的粮， Yang kedua, akulah terang dunia. 第二就是我就是世界的光。 Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari bersama, akulah pintu. 今天我们要学习的就是我就是门。 Yang keempat, akulah gembala yang baik. 第三就是我就是好牧子。 Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. 第五就是我就是复活，我就是生命。 Yang keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 第六就是我就是真理，我就是道路。 Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. 第七就是我就是真正的葡萄树。 Nah, Yai, apa maksud Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai akulah pintu? 那我们今天学习的，为什么神称我就是门呢？ Pintu seperti apa yang dimaksud? 这个门是什么意思？ Apakah seperti pintu Doraemon? 是像哆啦 A 梦里面的那个门吗？ Ai pernah dengar ya, mungkin Ai lihat cucu atau dulu waktu kecil, kalau dulu saya kecil masih ada film Doraemon. 也许我们可以看到我们的孙子，或者是年轻的，就好像艾丽传道小的时候也看过这个哆啦 A 梦的这个短片。 Ya, jadi dari kantong ajaibnya Doraemon bisa keluarlah yang namanya pintu kemana saja. 就是从他的这个袋子里面可以把一个门拿出来，这个门一开，你可以到那里去。 Ya, jadi kalau buka pintu itu, kita bisa kemana saja tempat yang kita pikirkan. 就是这个童话里面的故事，这个门一打开，你想到哪里去就可以到那个地方。 Apakah Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah seperti pintu Doraemon? 主耶稣要告诉我们，他的门就是好像这个哆啦 A 梦的门吗？ Nah, Yai, untuk bisa memahami apa maksud Yesus menyatakan dirinya adalah pintu, kita perlu melihat konteks pada waktu itu. 我们要晓得这句话的意思，我们要仔细的明白当时的状况。 Jadi maksud Yesus pada waktu itu menyatakan dirinya adalah pintu, itu digambarkan sebagai pintu kandang domba. 这个门这里所描述的就是这个羊圈的这个圈的门。 Ayai, ada 2 jenis kandang domba pada zaman Tuhan Yesus. 当主耶稣的时代，这些羊群的门是有2种的。 Yang pertama kandang domba di kota dan di daerah pemukiman. 第一就是在城市里面，他们有这个羊群，但是他们有圈。第二是在城外的。 Nah, jadi kalau kandang domba di kota atau di daerah pemukiman warga, itu kandang dombanya dikelilingi oleh batu atau kayu dan memiliki pintu. 假如在城市，他们养这些羊的时候，他们会用这个泥砖把它围起来，然后前面有一道门。 Jadi di dalam kandang itu ada banyak domba, tetapi dimiliki oleh beberapa gembala. 他们会聚起一起做一个羊圈，然后这个羊是有很多的主人在里面。 Kalau mau masuk ke dalam kandang harus melalui pintu, harus punya kunci. 假如要进到羊圈里面，一定要有这个钥匙。 Jadi gembalanya, domba-dombanya pun dia mengenal suara gembalanya. 这些羊他们熟悉了解他们主人的声音。 Kalau dipanggil satu-satu nama dombanya, dombanya itu dengar, oh ini gembalaku yang panggil aku, dia bisa keluar. 假如这些羊听到它的主人叫它们名字，它们就会顺着这个声音走出来。 Jadi domba ini mengenal suara gembalanya. 所以这些羊认识他们的主人。 Nah,
Itu yang pertama ya, jenis kandang domba yang di kota atau daerah pemukiman. 这就是第一种的这个羊群被养在城市里面的。 Yang kedua itu jenis kandang domba di daerah pelosok atau di daerah bukit. 第二就是他们把这个羊养在这个区外，就是可能是山丘那边。 Jadi itu dikelilingi oleh tembok-tembok batu, tapi uniknya walaupun seperti ada pintu gerbang, tapi nggak ada pintunya, nggak ada kuncinya. 有趣的是，这些羊是圈在一个很大的范围，但是它没有门的。 Jadi bagaimana itu siapa yang jadi pintu di situ? 那谁照顾他们？谁是他们的门呢？ Ternyata yang jadi pintu itu adalah gembalanya. 原来成为这些羊群的这个圈的门，就是他的牧羊人。 Jadi setelah semua domba masuk ke dalam kandang, si sang gembala itu duduk di gerbang itu. Dialah yang menjadi pintu. 所以当羊群回到他们的圈子以后，这牧羊人就坐在那个一个角落，他就成为这个圈里面的一个门。 Ya, lihat ya gambarannya, itu sang gembalanya lagi duduk di depan pintu itu. 所以姐妹们，我们看到这个牧羊人就是坐在这个门间。 Tidak ada bisa domba apa yang manapun yang keluar kalau tanpa melalui sang gembala. 这些羊不能够出入，假如不是经过这个牧羊人。 Nah, mungkin inilah yang dimaksud oleh Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. 也许这就是主耶稣所描述的，他就是这个门， Dia juga adalah gembala bagi domba-dombanya, 他也是他的羊群的牧羊者， tapi dia juga adalah pintu. 他同样也是那个门。 Tidak ada siapapun atau domba manapun yang bisa keluar kalau tidak melalui dia dulu. 假如这个羊群要走过的话，没有经过他是不能进也不能出。 Nah, melalui firman Tuhan hari ini setidaknya ada dua hal yang Tuhan ingin sampaikan. 接着这个描述，神要告诉我们，最起码有两件事。 Apa maksudnya dia menyebut dirinya sebagai pintu? 他称自己是门是什么意思呢？ Yang pertama, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Dia adalah juru selamat. 第一就是他是唯一可以通往天堂的门，他是救赎主。 Ya, di Yohanes 10 ayat 9 tadi disampaikan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 就是刚才我们读的，我就是门，凡从我进来的必然得救，并且出入得草吃。 Jadi Yesus ingin menyatakan kalau barang siapa yang keluar atau masuk melalui pintu itu, melalui aku, melalui Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan keselamatan di surga. 所以主耶稣告诉我们，谁假如出入没有一定要经过主耶稣，那他以后在天国就有家。 Tetapi kalau di luar Tuhan Yesus, maka di luar sana banyak pencuri yang akan mencuri jiwanya dan membunuh dan membinasakan. 但是除了主耶稣这道门以外，在外面的话，很多的强盗，很多的野兽。 Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. 但是主耶稣是给我们丰盛的生命，给我们得救。 Ya, kita baca bersama ya, Yohanes 10 ayat 10. 我们一起来注意约翰福音第10章第4节。 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 就是盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。 Ya, jadi istilah pintu ini sebenarnya adalah istilah yang sangat penting, bukan hanya karena konteks kehidupan sehari-hari. 姐妹们，这道门对我们来说，它的意义非常的重要，不单单只是关乎在我们平常生活的状况。 Tapi sebenarnya pintu itu adalah kebutuhan pokok bagi kita. 其实这道门就是我们最需要的。 Kita perlu rumah kan Ayai? 我们真的很需要这个房子。 Bagaimana kalau rumah itu tanpa pintu? 假如这房子没有门的话，怎么办呢？ Aman nggak rumah itu? 对我们来说安全吗？ Tentu saja tidak aman. 当然是非常不安全的。 Orang bisa sembarangan masuk keluar, 别人可以随便的进入我们的家， pencuri bisa datang kapan saja. 而且盗贼随时都可以进我们的家。 Tapi kalau ada pintu, kita akan merasa aman. 但是有一道门的话，我们会觉得在里面非常的安全。 Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa dia adalah pintu keselamatan itu.
所以主耶稣告诉我们，他就是这个得救的门， yang menyelamatkan kita dari dosa. 就是把我们从罪中拯救出来。 Karena sebenarnya bahaya utama atau kesulitan utama di dalam kehidupan kita itu adalah dosa. 原来在我们生活当中最困难也是最危险的，就是罪。 Kita seperti domba yang hilang, yang tersesat. 我们就好像迷失的羊， Karena kita adalah manusia yang berdosa, yang disesatkan oleh dosa kehidupan kita. 因为我们是个罪人，我们在生活当中已经被罪所迷惑了，迷失了自己。 Bapak Ibu bayangkan kalau kita sebelum terima Tuhan Yesus, itu bagaimana kehidupan kita. 我们可以想象一下，当我们还没信耶稣的时候，我们的生活状况怎么样？ Kita hidup di dalam dosa. 我们活在罪中， Kita melakukan sesuka hati kita. 我们随心所欲， Yang kita tahu, oh, ini benar, padahal itu tidak benar. 我们认为对的，其实那是不错的。 Dosa itu menghancurkan hidup kita. 这罪很破碎了我们的生活， Dosa itu menghancurkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. 罪也破坏了我们与神之间的关系，以及我们彼此之间的关系， Membuat kita tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. 让我们迷失了，找不到回头的路。 Tapi syukur kepada Allah, Dia adalah Sang Gembala Agung kita. Dialah yang mencari kita dan menemukan kita. 感谢神，他是我们最尊贵的牧者，他来寻找我们，把我们领回他的圈， Sehingga kita bisa diselamatkan. 以至于我们可以被拯救、被得救。 Nah, yaitu dalam Kolose 2 ayat 8, 姐妹们，我们再打开一处圣经，就是哥罗西书第2章。 di situ disampaikan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 我们来看，你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。 Ayat kalau kita tidak ditemukan oleh Yesus, tidak diselamatkan oleh Yesus, maka jiwa kita ini akan dicuri oleh si iblis. 姐妹们，假如我们不是从神寻找我们，填满我们的心，那我们的心就会被这个恶者魔鬼所掳去了。 Dunia ini menawarkan ajaran-ajaran yang palsu. 这世界给我们的是很多虚假的信息， Menawarkan bagaimana caranya masuk surga dengan kemampuan sendiri, dengan perbuatan yang sendiri. 就是告诉我们怎么样可以进到天堂，但是是用我们的方式，是用我们自己的行为。 Ayai, apakah perbuatan baik bisa membuat kita masuk surga? 姐妹们，行善可以让我们进天堂吗？ Apakah dengan rajin gereja, rajin beribadah, rajin melayani, memberikan persembahan bisa membuat kita masuk surga? 我们殷勤到教会，我们在教会上有侍奉，我们殷勤的来奉献，可以让我们进天堂吗？ Gak bisa ya, Ayai. 真的是不能的，不可以 Hanya 的。 satu-satunya jalan yang bisa membuat kita masuk surga adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. 唯一的道路可以通往天国的，就是我们只有相信我们的主耶稣。 Kita perlu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. 我们要各自亲自的经历他，认识他。 Karena kekristenan itu bukan berbicara mengenai agama atau perbuatan baik. 因为基督教不是单单说到教义或者是善行而已， Tetapi mengenai Injil kabar baik yang berbicara mengenai Kristus sebagai pusat kehidupan kita. 就是传讲圣经里面所介绍的，就是主耶稣是我们的主， Kristus adalah pintu menuju keselamatan. 就是基督就是唯一的门，可以通往得救的那道门。 Ayai, untuk membuka pintu surga bagaimana caranya? 姐妹们，怎么样打开这个天国的钥匙呢？ Tentunya kita perlu kunci, bukan? 当然，我们需要打开这个门是需要钥匙的。 Kunci mana yang bisa buka pintu surga? 什么钥匙可以打开天国的门？ Yaitu hanya satu, kunci iman. 就是唯一的就是信心的钥匙。 Tapi Ayai, ada dunia ini memberikan kita konsep berpikir yang tidak benar mengenai kunci iman. 姐妹们，在世界上很多的教说告诉我们，信心的钥匙是错误的， Karena ada beberapa macam iman. 因为有很多种的信心。 Yang pertama, iman yang hanya sebagai pengetahuan.
第一种信心只是知识上脑子里面的信心。 Jadi iman yang hanya tahu tentang Allah, tentang Tuhan Yesus itu hanya di pikiran saja. 就是我们晓得我们的主耶稣，我们的神，只是按照我们的想法。 Dia tahu kalau Yesus itu juru selamat. Dia tahu seluruh isi Alkitab, tetapi hanya sampai sini dan tidak mengubah kehidupannya. 他晓得主耶稣基督，他也很晓得圣经里面的这些教导，但是这个教导没有进到他心里面，改变他的生活。 Dia tidak terima Yesus dengan sungguh-sungguh dan itu tidak bisa memberikan dia keselamatan. 他没有真正的接受耶稣，这是完全不能够让他得救的。 Yang kedua, iman yang seperti melompat dalam gelap. 第二就是从黑暗里跳出来的信心。 Jadi ada suara yang mengatakan lompat, lompat, ya dia lompat aja tanpa tahu siapa sih yang suruh dia lompat. 就是有一个声音告诉他，你跳出来，你跳出来，他就跳了，但是他不晓得这个叫他的声音是谁。 Artinya itu adalah iman yang tidak mengenal sungguh-sungguh siapa juru selamatnya. 这就是告诉我们，这个信心他真的不晓得谁是指使他的这个主人。 Dan yang ketiga adalah iman yang hanya bersifat sementara. 第三，这个信心就是暂时的。 Jadi dia beriman itu ketika ada kesulitan hidup. 他有信心，就是当生活上有问题的时候，有困难的时候， Ada sakit, dia berdoa, Tuhan tolong aku percaya padamu bisa menyembuhkanku. 就是当他可能在生病当中、疾病当中，他就马上的主啊主啊，我认识你，求你医治我。 Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, dia berdoa, Tuhan tolong aku, dia beriman sama Tuhan. 当家庭有问题，可能经济上有问题的时候，他就这样祷告说：主啊主啊，求你给我这个能力、力量。 Tapi setelah dia selesai masalahnya, dia lupa sama Tuhan. 但是当问题解决了，他就把神忘得一干二净了。 Ayat ketiga iman ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. 姐妹们，这三种信心不是我们得救的信心。 Hanya satu iman yang bisa membuka pintu surga, yaitu iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan. 唯一的信心钥匙就是我们真正的相信，只有这个信心能够把我们得救。 Yaitu iman yang hanya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus saja, mau meninggalkan dosa dan mengikut Yesus. 就是这唯一的信心，就是我们真正的了解、明白、接受耶稣，我们也要跟随耶稣。 Hanya Yesus saja dan tidak lagi mau melakukan dosa, ya sudah benci dengan dosa, sudah tidak nyaman dengan dosa dan sungguh-sungguh setia mengikut Yesus. 就是我们真正的了解耶稣，我们认罪悔改，然后我们忠心的跟随他。 Ya, kita perlu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. 姐妹们，我们认识耶稣是由我们亲自的有经历耶稣，我们自己要了解。 Kita ini kan manusia yang gampang khawatir, gampang panik. 我们是一个非常容易挂虑、非常容易有焦虑的心。 Kadang kalau orang bilang apa, kita bisa langsung percaya aja. 因为别人说什么，我们马上就很快的相信了。 Tapi kalau kita kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh secara pribadi, orang bilang apa, kita bisa saring sesuai kebenaran firman Tuhan enggak? 但是，假如我们真正了解主耶稣的话，我们神的话，人告诉我们什么的时候，我们就有一个过滤器，按照圣经的话是对吗？ Ayai, setelah meninggalkan dunia ini, di mana rumah kita? 姐妹们，当我们离开这世界，我们的家在哪里？ Ada loh Ayai, satu video ya yang saya dapat itu, dia memberitahukan kepada manusia bahwa nih, yuk cari tempat peristirahatan terakhir yang paling baik. 姐妹们，有一个短片告诉我们，就是我曾经观看过的，就是他告诉许多的弟兄姊妹，我们过世以后，我们找一个舒适的地方， Harganya beda-beda. 它的价钱是不一样的。 Dari yang harga puluhan juta sampai 14 miliar. 就是从几百千的一块墓地，一直到几十个 M 的14 M 的一个墓地。 Coba kita lihat bersama sebentar video singkat ini. 我们来看一看这个短片。
Rumah aja masih pusing mikirin KPR, ini kuburan harganya 14M. Jadi kemarin aku lagi mampir ke kuburan opaku di Geraha Sentosa Karawang pas lagi cengbeng, makanya rame banget kayak gini. Nah, pas banget aku kesana ditemenin sama tim marketingnya, Ci Kristiana, jadi aku dijelasin nih. Yang pertama ada kuburan yang kelihatannya kayak di drakor ya, rapih gitu. Dia harganya start 50 juta. Nah, terus ini ada tipe di atas-atasnya lagi, dia tuh ada tamannya gitu, ada tempat buat duduk-duduk. Dia harganya start dari 780 juta. Nah, ini aku lanjut ke tingkat atasnya lagi, yang Emperor Zone. Dia ini luas banget guys, kalian bahkan bisa bikin kayak pondok-pondok kecil buat duduk-duduk gitu. Jadi pasti kalau keluarga datang bakal nyaman banget. Anyway, dia itu bisa muat sampai 10 orang. Jadi kalian mau dikubur bareng keluarga kalian di dalam satu wilayah itu bakal berasa eksklusif banget. Oh, dan jangan khawatir, harganya cuma start dari 6,2M. Nah, kita lanjut ke yang harganya 14M nih. Karena dia itu luxurious banget, jadi lokasinya juga ditaruh di paling atas. Aku mampir ke salah satu makam yang bener-bener bagus banget. Dia bahkan ada patung-patungnya, ada bangunannya, dan kita nih bisa kelilingin kuburannya kayak gini. Anyway, kuburannya yang di sebelah kanan itu ya. Nah, kuburan yang 14M ini baru harga tanahnya ya, belum sama biaya bangunannya, biaya gali kubur dan lain-lain. Ya, semoga ya kita bisa kerja keras supaya bisa dapet tempat peristirahatan terakhir yang paling bagus. Dan gilanya lagi, pas aku lagi on the way pulang, ini ada 2 bangunan kuburan yang lagi dibangun. Dia tuh dalam satu wilayah tapi bangunannya ada 2. Anyway, buat kalian yang pengen persiapan dini dari sekarang, bisa langsung kontak Ci Kristiana ya. Ayai, dari video ini bagaimana menurut Ayai? Mau pilih yang mana tempat peristirahatan terakhirnya? 姐妹们，我们观看了这个短片，我们有没有心意想要哪一块地呢？ Kita kalau beli rumah di dunia ini aja udah setengah mati ya, apalagi membeli rumah yang untuk masa depan katanya ya, rumah di kuburan. 想要买世界上一间小小的房子已经很困难了，那要买这个将来叫做将来的家，这么昂贵怎么办呢？ Apakah seperti itu rumah kita nanti? 这就是我们以后的家吗？ Ini adalah filsafat yang diajarkan oleh dunia. 这就是世界教导的这些事实。 Kalau kita benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan sampaikan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. 但是，假如我们真正了解神的教导的话，我们知道我们以后在天国有天国的家为我们预备了。 Lebih bagus, lebih indah daripada rumah yang ada di dunia ini. 这个天国的家远远的华丽美好过世界的任何一个最美好的家。 Terbuat dari emas dan batu-batu permata. 就是天国的家是由所有的金以及所有最昂贵的珠宝所建造的。 Dan harganya gratis Ayai. 但是它的价格是免费的，姐妹们。 Perlu bayar ya sampai 14 miliar. 不必还到40个 M。 Nah, ya itu yang pertama Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita untuk menuju ke surga. 姐妹们，这就是第一个神要告诉我们，它是门的意思。 Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia adalah pintu untuk menyatakan bahwa hanya melalui Yesus memberikan kita keamanan dan kenyamanan yang sejati. 第二，它的意思，它是门，就是它要赐给我们永远的平安，永远的安详。 Jadi pintu ini dalam bahasa Yunani itu lebih dalam artinya adalah portal. 姐妹们，在希腊文这个门的意思叫做 portal。 Jadi Ayai pernah dengar portal? Portal tuh kayak lingkaran ini ya, hole gitu ya, lingkaran hitam. Lalu tetapi ketika kita melewati lingkaran itu, kita akan pergi ke satu tempat dengan dimensi yang berbeda. 这里告诉我们 portal 就是一个圈子是黑的，只要我们透过这个黑圈进到里面，通过的话，里面就是另外一个风景，另外一个状况。 Jadi kalau pintu, kita buka pintu, kita ke ruangan yang berbeda. 门呢，就是我们打开，我们就进到另外一个层面。 Tapi kalau portal itu kita menuju kepada suasana yang berbeda. portal 就是我们跨过它的时候，是另外一个完全可能是不一样的层面了。 Jadi ketika kita melewati pintu, Yesus yang adalah pintu, Bapak Ibu, kita akan merasakan satu suasana yang sangat berbeda. 所以姐妹们，当我们经过耶稣这道门的时候，这个
跨过它以后，这个状况是完全不相同的。Firman Tuhan katakan bahwa kita akan ke padang rumput yang hijau. 我们跨过主耶稣这道门，前面就是青翠的草原。 Jadi padang rumput itu menggambarkan suasana yang sangat nyaman. Di sana semua kebutuhan kita ada tersedia dan kita aman, tenang dijaga oleh Tuhan. 就是在青翠的草原，我们在那里可以很舒适的，我们在那里可以被主耶稣很安全的，他保护着我们。 Jadi sebenarnya ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus, ikut Yesus, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam hidup kita. 所以，当我们真正跟随主耶稣的时候，真正的喜乐和平安一定在我们心里面。 Kita sudah dilepaskan dari kuasa maut. 我们已经从罪的捆绑被释放出来了。 Ada masalah pergumulan hidup pun sebenarnya kita bisa selesaikan itu bersama dengan Tuhan. 纵然生活上有问题、有困难，我们可以与神邀请他，与我们一起来把它解决掉。 Tapi iblis suka sekali mengganggu hati dan pikiran kita. 但是魔鬼很喜欢搅扰我们的心思意念。 Nah, dengan adanya sakit penyakit membuat kita penuh ketakutan. 可能借着疾病让我们觉得害怕。 Karena dengan adanya penderitaan, masalah membuat kita juga khawatir aja, gak ada damai. 可能有问题，可能有一些的不能解决的问题，让我们心里非常的挂虑，没有平安。 Sehingga banyak akhirnya manusia yang gak punya pegangan hidup, dia mengakhiri kehidupannya. 所以很多人抓不到这个生活的终点，然后他就自己轻生了。 Dia pikir dengan mengakhiri hidup selesai masalahnya. 他感觉到，假如我把这个生命放掉了，我就解决了所有的问题。 Padahal apa yang terjadi ayai? Ketika kita sendiri yang mengakhiri hidup, maka kemana kita akan pergi? Ke api neraka. 圣经明确告诉我们，假如我们自己结束自己的生命，我们到那里去就是到地狱。 Sebenarnya kuasa maut itu sudah nggak ada lagi sengatnya. 这个罪的这个毒钩已经不存在了。 Jadi iblis itu nggak ada lagi kuasanya untuk membuat kita sebenarnya kehilangan keselamatan. 这个魔鬼没有权利让我们失去这个得救。 Dia hanya menakut-nakuti saja. 他只是让我们觉得害怕、恐吓我们。 Tapi manusia ini ya karena kalau nggak sungguh-sungguh beriman sama Tuhan ya gampang takut, gampang jatuh dalam dosa. 所以姐妹们，当我们在主里面没有扎下很深的根的话，我们就很容易跌倒，我们就很容易堕落。 Ada satu video ayai yang menggambarkan bagaimana sebenarnya iblis itu hanya menakuti saja. 姐妹们，有一个短片告诉我们，魔鬼其实只是在那里恐吓我们而已。 Mari kita saksikan bersama. 我们一起来看一看。好，OK。Ceritanya video ini kan dua orang ini mau berfoto dengan harimau. 姐妹们，这里告诉我们可以看到有两个姐妹想要跟一只老虎拍照。 Padahal kan harimaunya diikat dan ada pawang di situ. 其实这老虎是被绑住，而且那里也有一个看守它的人。 Ketika tiba-tiba harimaunya mengaum, langsung mereka ketakutan lari terbirit-birit. 当这个老虎突然间猛叫一声的话，这两个姐妹就逃得远远的。 Kalau iblis seperti itu ya, melihat kita penuh dengan ketakutan kehidupannya, dia akan ketawa-ketawa. 所以这就好像魔鬼，假如他一看到我们走得远远害怕的时候，他就很喜乐的在那里笑。 Yai, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita satu kebenaran, satu damai sejahtera. 姐妹们，愿今天的信息带给我们心里的平安，心里的喜乐。 Bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, percaya Yesus adalah pintu di dalam kehidupan kita. 当我们相信主耶稣就是我们唯一生活上的门， maka Dia akan memberikan kita perlindungan yang sempurna. 他会给我们完全的保护。 Walaupun masih ada masalah pergumulan dalam hidup kita, tetapi tetap ada damai sejahtera. 纵然在生活当中我们碰到很多的问题，很多的纠结，但是还是有喜乐平安在我们心里面。 Bukan hati yang bersumut-sumut, tetapi hati yang bersyukur dan bersukacita yang bisa kita tunjukkan. 我们不是单单内心里面发唠叨，或者是不平安，但是真正的平安会随着我们的心。 Mazmur 121 ayat 8 berkata,
我们来看我们的经节，就是诗篇121篇第8章第8节。 Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. 你出你入，耶和华要保护你，从今直到永远。 Bahkan Charles Spurgeon ya, seorang anak Tuhan berkata, 甚至查勒一个神的仆人曾经说到， Anda bisa mengetuk ribuan pintu, 你可以敲上千个门， tetapi hanya ada satu pintu ke surga, 但是唯有一道门是可以通往天国的， yaitu melalui iman dalam Yesus Kristus. 就是借着主耶稣，我们的大祭司。 Dan Anda tidak bisa masuk melalui pintu tersebut. 你不能通过这道门， Dan jika Anda tidak masuk melalui pintu tersebut, 就是假如你不通过这道门的话， Anda tidak akan membuka pintu Allah, tidak akan membuka pintu lainnya bagi Anda. 神不会打开另外一道门，神不会为你打开另外一道门，只有接着这一道门而已。 Ya, jadi ayai kadang fokus kita itu hanya pada masalah-masalah yang lain. 姐妹们，有的时候我们的注意力只是在我们眼前的许多的问题， Kita berusaha buka pintu untuk menyelesaikan masalah kita. 我们只是设法的打开一道门，让我们可以解决这些问题。 Tapi sebenarnya kita perlu selesaikan dulu masalah utama kita, yaitu dosa. 但是唯一我们要解决的，就是我们先解决我们的罪行， Buka pintu surga, 打开天国的钥匙， terima keselamatan dari Tuhan, 然后接受主耶稣成为我们的救赎主。 maka pintu-pintu yang lain akan terbuka. 那这些问题的门一道一道都就会被解 Ada 开， jalan keluar bagi setiap masalah kita. 就是我们可以从这道门解决我们许多的问题。 Bahkan Tuhan Yesus menjaga keluar masuk kita. 甚至主耶稣自己引领我们，给我们平安走过这些门， Dari sekarang sampai selama-lamanya. 就是从现在直到永远。 Mari ayai kita membuka hati kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. 姐妹们，让我们打开心门，真正的接受主耶稣。 Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, tetap setia kepada Tuhan. 让我们已经深信不疑的，对神深信不疑的，我们持续的保守这样的信心， Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Sang Gembala Agung, 就是把我们生活所有的一切托在我们的好牧子， kepada Sang Pemilik hidup kita, 就是托给我们掌管我们生命的全能神， kepada Sang Juru Selamat yang akan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. 就是我们的救赎主，能够引领我们走在这世间的每一个路途， Sampai kita nanti akan kembali ke rumah Bapa yang kekal. 就是直到有一天我们将会回到永恒父那里去。 Amin ayai. 姐妹们，阿门吗？ Jadi mari kita miliki damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan karena Tuhan menjaga kita. 让我们拥有从永恒神那里所得到的这个喜乐平安，因为神已经这样的保护我们了。 Amin, kita berdoa. 阿门，我们就一起来做一个结束祷告。 Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberitahukan kepada kami bahwa Yesus adalah pintu keselamatan bagi kami. Biarlah Tuhan kami dapat melalui pintu tersebut untuk bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Kami dapat sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kami keamanan yang sejati, yang hakiki, yang kami tidak dapatkan dimanapun di dunia ini. Karena hanya melalui Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan kami ketenangan yang sejati, damai sejahtera, sukacita, dan rasa syukur ketika kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, biarlah kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah menjadi warga kerajaan surga, yang sudah memiliki jaminan keselamatan di surga, dan yang boleh sungguh-sungguh melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi buah di dalam kehidupan kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan ayai ke dalam tangan-Mu. Kiranya ayai juga terus diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, hati yang bersukacita di dalam Tuhan, semangat untuk tetap mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehidupan Ayai juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi anak, cucu, menantu, keluarga yang lain dan juga tetangga. Dan biarlah kehidupan Ai ya Tuhan sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ya Ayai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 姐妹们，愿神祝福我们平安。